Dia nak jadi powerman ni, nak bikin motor ni, bukannya macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia beza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try buat. Sebab kita tak ada jiwa, tak ada jiwa. Okay, Assalamualaikum. Okay, jadinya aku tak buat video dah 3 hari 3 hari aku rasa aku tak buat video. Sebab aku rasa macam tak sihat lah. Jadinya macam tak ada mood nak buat video. Sebab yang kau tak sihat kan. Lepas tu aku kerja buat, cuma kerja jalan, cuma tak buat video. Sebab tak sihat. Bila tak sihat, macam kau nak edit video tu macam mengganggu lah kan. Aku jadi macam mana tau, jadi macam semput, macam pening kepala. Aku bila aku tunduk tu kan, dia jadi macam dada ni macam senak tau. Lepas tu aku pergi klinik hari tu. Doktor cakap, awak isap ukur ke? Aku cakap aku tak isap ukur kan. Dan memang aku tak isap ukur. Lepas tu dia tanya, awak isap vape Aku cakap, ya isap vape. Dia kata kalau boleh kurangkan lah vape tu. Tu sebab aku macam kurangkan sikit lah vape. Nak cakap tak isap terus tu memang mustahil lah kan. Tapi itulah, ni aku nak buat video pasal mapping CDI Red Leo. Mana kotak dia? Aku nak buat mapping pasal CDI Red Leo ni kan, 125Z. Ini kali pertama lah aku buat mapping pasal CDI Red Leo. Sebab mula-mula aku tak nak buat mapping. Sebab aku rasa macam, yelah benda biasanya kalau datang stok daripada kilang, mesti dia dah setting cun-cun lah. Tak ada pun kita boleh plug and play. Orang cakap dia taklah jadi power, tapi dia boleh dibawa lah kan. Tapi memang tak boleh kalau CDI Red Leo ni. Mapping asal dia datang daripada kilang, memang tak sedap kan kalau korang pakai. Sebab aku dah try dah, memang tak sedap. Memang korang kena buat mapping tu. Tapi itulah, aku nak cakap dengan korang macam serba salah juga. Tapi memang itulah, aku rasa lah kan. Lepas korang tengok video pasal aku setting mapping CDI Red Leo 125Z ni, aku rasa ini video terakhir aku kot dekat YouTube. Sebab aku rasa macam aku tak nak teruskan lah buat video. Aku adalah macam sebab-sebab tersendiri lah kan. Bukannya pasal apa-apa pun. Aku adalah reason aku tersendiri kenapa aku tak nak teruskan buat video ni kan. Bukannya aku ada masalah dengan orang ke apa, tak ada sebenarnya. Benda ni aku tak ada masalah apa-apa lah dengan orang. Cuma aku rasa macam aku dah berjaya lah. Dah berjaya untuk prank korang. Tak adalah, aku saja je. Jadinya hari ni kita setting CDI Red Leo ni Jadi korang tengok video ni. Sebab ini kali pertama aku setting CDI Red Leo. Tapi agak-agak tadi yang lakonan yang aku buat tadi, berapa bintang boleh bagi? Okay, jadinya minta maaf sebab 3 hari aku tak buat video Dedoh 3 hari tak buat video. Dia akan dapat macam untuk download ini software untuk kita nak adakan software ni kan dalam kotak ni. Kotak dia macam ni Lepas tu kita dapat wire ni. Okay, wire ni sekarang aku tengah connect dengan CDI tu sebab aku nak tunjuk mapping dia. Tapi kalau macam mapping 125Z yang asal ni kan, yang macam yang dia bagi ni, kita tak boleh pakai tau. Sebab apa tau? Sebab dia punya mapping ni tinggi tau. Aku nak tunjuk korang, takut macam silau. Okay, nampak kan? Okay, ni mapping asal dia tau. Korang tengok tu, dia daripada sini dia terus naik pergi ke 30 degree tau. Lepas tu dia terus mendatar dekat 30 degree. Dia bila kita pakai mapping yang macam gini kan, nanti motor macam knocking, macam nak jam lah. Dan kita api dia tu macam tak cun lah. Lepas tu aku buat mapping yang macam gini. Mapping yang macam gini, dia daripada RPM bawah ni dia rendah lah. Lepas tu sampai dekat RPM, start daripada RPM 2000 ni sampailah ke RPM 4000 ke 5000 ni dia tinggi, dia 13. Daripada 9, daripada 4, lepas tu naik 7,
naik 7, lepas tu pergi 9. Pergi 9, lepas tu pergi 13 sampai dekat RPM 7000 ni, dia terus turun dekat 10 10 sampai habis. Lepas tu aku letak dia punya limit RPM dia 11,000. Jadinya yang korang tengah tengok sekarang ni kan, dia mapping CDI Red Leo untuk 125Z tau. Okay, beza mapping yang aku buat ni kan, yang nombor 2 ni, dia boleh pergi RPM NAS bawa tadi sampai 9.5. Lepas tu aku try pakai mapping yang dead to stroke bagi ni kan, yang jenis-jenis macam gini lah. Cuma aku olah sikit, aku larikan sikit je kan. Tapi mapping yang ini dia boleh pergi sampai 10.5 ikut dead to stroke punya mapping lah. Sebab aku tak faham sangat dead to stroke cakap tu, tapi dia bermula daripada negatif lah. Negatif aku buat, kalau dead to stroke dia buat negatif 0.5 berapa tak, tapi aku buat lebih rendah daripada dia buat. Aku buat negatif 4.9. Kalau dead to stroke buat negatif 5.5 lah, tak silap aku. Jadinya daripada mapping yang dia buat tu, aku kurangkan dalam 1 lah macam tu. Aku buat daripada RPM 500 ni, aku buat 4.9, 1000 4.9, 1500 4.9, naik ke 2000 ni dia naik negatif 2.8. Lepas tu 2500 ni aku buat 7. Naik 3000 aku buat 9.8, naik 3500 naik 10.9. Lepas tu 10.9 ni terus je sampai RPM 5000 tu dia turun balik 9.8, lepas tu 5500 9.1. 6000 tu dia jadi 7. 6500 tu dia jadi 4.9. RPM 7000 dia naik, dia turun 2.8. 7500 dia pergi dekat kosong. Lepas tu RPM 8000 dia jadi negatif 1.1. Lepas tu RPM 8500 dia turun lagi. Dia turun sampai negatif 2.1 terus sampai RPM 12,000 lah kan. Tapi aku buat limit RPM untuk yang ni, aku buat 11,000 juga, sama macam yang tadi lah. Tapi kalau aku ikut macam dead to stroke punya mapping ni kan, dia dekat sini dia turun tau. Dia turun negatif tau. Kalau macam mapping nombor 2 ni, macam mapping nombor 2 yang aku buat ni, dia tak turun pergi negatif. Dia terus pergi dekat 10.9. Kalau macam dead to stroke buat yang dekat video dia tu, dia daripada sini dia terus turun tau. Dia terus turun pergi negatif 1.1. Tapi bila aku suruh NAS try mapping yang ni, dia RPM dia jadi berapa tadi Nas? Yang nombor 2? Nombor 2 9.5. Jadi 9.5. Lepas tu kalau aku suruh dia try mapping yang ni, dia jadi RPM 10.5 kan. Bila aku pakai mapping yang dead to stroke buat ni, dia boleh jadi sampai 10.5 tau RPM dia. Maknanya dead to stroke buat ni lagi power lah daripada apa yang aku try buat ni. Jadinya lagi better mapping yang macam gini lah. Tapi lepas ni aku akan buat naik sikit, jadi negatif 5.5. Macam kat sini negatif 1 kan, aku naikkan jadi negatif 2. Kat sini 7, aku akan naikkan jadi 8. Okey, kat sini 10 aku akan naikkan jadi 11. Yang kat sini 11 aku naikkan 12 sampai sini. Sini pula aku akan naikkan 11. Kat sini aku naikkan 8. Aku naikkan satu-satu lah, sebab aku nak try satu one by one lah. Sebab kita tak ada dyno Kalau dyno tu lain kan. Kalau dyno tu, motor tu boleh duduk dekat atas mesin dyno je. Jadinya kita boleh tengok dekat mesin dyno. Disebabkan aku baru kali pertama aku try tune CDI Red Leo ni. Sebab owner cakap dia pakai mapping yang nombor 8. Terus motor dia bobos Korang tengok tu dia punya naik naik sampai berapa degree tu? Dekat RPM 3000 dia naik 27. Lepas tu dekat sini RPM 6000 dia naik 38. Terus bobos motor dia. Tapi dia kata motor tak sedap. Maknanya memang tak sesuai lah untuk degree yang tinggi-tinggi ni. Maknanya degree yang sesuai memang dekat sini dengan dekat sini je. Tapi kita kena pilih lah. Kena pilih mana satu yang cun lah. Tapi buat masa sekarang ni, yang ini lagi cun lah. Cuma aku rasa aku akan naikkan 1 degree. Macam sekarang kan negatif 5 kan, aku akan naikkan negatif 6 ke. Lepas tu aku try. Aku dah cakap dengan owner ni,
aku akan try motor dia mana satu yang lagi okey lah kan. Kalau macam korang nak tune benda ni kan, nak tune mapping ni, kau boleh tarik tau benda ni. Kau boleh tarik setiap bintik ni kan. Dia boleh tarik. Bila korang tarik dekat sini dia akan berubah, dia akan jadi negatif. Kalau ke bawah dia akan jadi negatif 5. Kalau ke atas dia akan jadi 8. Dia tak ada negatif lah. Lepas tu ini untuk petak yang pertama, untuk RPM 500. Kalau untuk RPM yang 1000 ni, dia bintik yang nombor 2 ni lah. Okay, kau tengok yang aku tarik, dia akan berubah. Dia akan naik, dia akan turun. Tengok pada setting yang kita nak lah. Tapi pada aku mapping memang tak okey kat 2 stroke. Kalau kat 4 stroke aku tak tahulah. 4 stroke, mungkin 4 stroke kot yang pakai mapping ni. Tapi itulah yang silapnya Red Leo ni. Dia datangkan CDI ni, mappingnya mendata macam gini dia nak ikutkan 1, 2, 3, 4 dia ni. Dia makin lama dia akan naik sikit tau. Dia macam gitu. Dia jadi macam gini. Tapi mapping yang macam gini tak boleh pakai dekat 2 stroke. Sebab motor akan jadi macam korang terlalu advance api terlebih tau. Dia bila kita 2 stroke ni advance api terlebih, dia jadi berat motor. Lepas tu korang akan jumpa setting carburetor tak jumpa-jumpa. Macam dia dekat RPM tengah dia macam knocking tau. Tapi dekat ujung dia okey. Dia jadi macam tu. Sebab aku pening juga masa aku tak tune CDI ni tau. Owner dia cakap dia pakai CDI Red Leo. Tapi aku macam tak apalah, try je lah setting minyak macam biasa. Tapi bila aku setting minyak, dia jadi macam aku rasa macam something wrong lah. Sebab aku selalu setting 2 stroke. Tapi bila aku dapat yang pakai CDI Red Leo ni, dia jadi macam ada benda yang tertinggal tau. Waktu bila aku cakap dengan owner, bang, ada beli CDI ni dengan orang ke beli baru? Dia kata beli baru. Dia beli baru. Jadinya dia adalah CD tu semua, wire, kabel semua. Jadi aku cakap dengan dia, bang, boleh tak abang hantar kat saya CDI punya barang tu full set dengan wire, dengan disk untuk aku install software Red Leo ni, untuk aku try mapping CDI ni. Tapi alhamdulillah lah, cubaan pertama ni, mapping yang ni pun dia dah ada perubahan tau. Cuma aku ada tengok video Dead 2 Stroke, mapping dia lebih kurang macam gini lah. Jadinya masa Dead 2 Stroke buat mapping yang macam gini, dia hanya buat mapping tau. Dia tak try, motornya dia tak try. Tapi bila aku try dekat motor, cuma aku olah sikit je mapping ni, tapi memang terbukti mapping yang macam gini 125Z memang sedap. Dia ada beza lah dengan yang ni. Yang ini dia punya RPM boleh pergi sampai 9.5 je. Kalau yang ini dia boleh pergi sampai 10.5. Lepas tu dia jadi lagi smooth lah. Tapi pada aku kalau macam 2 stroke 125Z, kalau macam 125Z piston standard memang susah kau nak dapat 10.5 RPM piston standard. Kalau piston standard 125Z. Tapi untuk bila pakai CDI Red Leo ni boleh sampai 10.5. Andai kata aku ubah lagi kan, dia punya degree ni semua, mungkin dia boleh pergi lebih jauh. Tapi hari ni tak sempat geng. Sebab benda ni aku try benda ni bukannya nak cakap aku tahu. Benda ni aku try. Benda ni aku try. Sebab aku inilah kali pertama aku setting CDI Red Leo ni. Jadinya mapping yang Dead 2 Stroke buat ni, dia better daripada mapping yang aku buat ni. Mapping yang macam gini, mapping yang tak ada negatif. Okay, ini mapping ni dia ada negatif ni. Okay, daripada awal dia negatif, lepas tu sampai middle tu dia naik, lepas tu bila ujung tu dia negatif balik, pertumbuhan data. Okay, jadinya besok aku akan try tune lagi CDI ni. Kita tengok lah. Sekarang mapping dia macam gini kan. Mapping yang ni aku akan simpan. Lepas ni aku akan ubah dekat sini. Dekat sini aku akan ubah. Aku akan buat mapping yang lain lah, yang naik sikit daripada mapping yang ada sekarang. Jadinya kita compare lah mana satu mapping yang lebih tune kan. Nanti kita tengok kita tengok mana satu. Sebab aku bila setiap kali aku buat mapping ni, aku akan try on board tau. Motornya aku akan try on board.
Jadinya bila aku dah dapat mapping-mapping ni semua daripada 2, daripada 3 kan, sekarang baru ada 2 kan. Aku nak buat kalau boleh sampai 4, sampai 5, sampai 6. Jadinya bila aku dah siap buat 4, 5, 6 ni, baru aku akan buat video kan. Aku buat video on board dekat atas motor, aku letak kamera. Jadinya kat situ korang boleh tengok. Tapi kalau mapping yang macam gini yang macam gini ni, dia memang motor korang jadi tak smooth. Time kita macam bawa tu kan, dia macam ada stuck tau, macam sangkut-sangkut tau. Bunyi pun macam kita bawa pun macam tak ringan lah, macam berat, motor berat kan. Lepas tu dia macam macam minyak kurang. Padahal minyak dah lebih, dia cuma macam api lari. Bila tu stroke ni, api dia tak cun, kita setting minyak macam mana pun dia memang takkan dapat kan. Jadi besok kita akan sambung lagi cerita pasal CDI Red Leo ni. Kita tengok macam mana CDI Red Leo ni. Okay, sekarang kita try keluarkan besi ni. Satu ni aku dah keluarkan tadi. Aku try je ni keluarkan, sebab benda ni aku tak tahu boleh keluar ke tak boleh keluar. Rupa-rupanya boleh. Aku try. Aku masukkan nut ni, nut kecil ni kan kat dalam ni. Lepas tu aku ketuk. Ketuk macam ni lah, boleh keluar. Jadinya kita try keluarkan yang sebelah sana pula. Kita tengok macam ni, boleh keluar tak. Mula aku bakar benda ni. Lepas tu aku try lah, tak boleh juga Lala aku ketuk macam itu dia boleh keluar. Jadinya sekarang kita ketuk yang sebelah sini pula. Yang sebelah sana boleh keluar. Tak tahulah yang sebelah sini boleh ke tak boleh, tapi kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali ketuk je, terpelanting skru tu. Teduh Tapi aku nak try keluarkan juga, sebab bising bunyi dia. Bunyi dia bising bila tak ada benda tu. Dia taklah bising sangat, tapi dengarlah bunyi pelik dia tu. Berjaya geng. Boleh. Sebab kalau kita beli head, dia tak dapat tau besi ni. Head besi ni dia ada dekat yang original je, dia dekat head original. Kalau dapat skru yang ni kan, kalau korang dapat skru yang ni, dia panjang sikit, lagi cun. Sebab dia taklah senang sangat terkeluar bila kita ketuk tu. Tapi aku tak ada, jadi aku pakailah skru yang pendek ni. Hampir berjaya kan, dah sampai ke penghujungnya. Tercampak sekali terkeluar. Tercampak geng. Okey. Jadinya kita dah ada dua besi ni. Sekarang Hakim tengah setting karburator motor tu. Lepas tu kita akan ketuk benda ni masuk dalam. Okey, sekarang kita masukkan besi ni besi yang kita ketuk tu masukkan kat dalam ni geng. Nak masukkan dia memang senang Kalau nak cabut dia dedah
dia besi ni kan, dia macam dia pegang sirip dia, jangan bagi vibrate. Boleh mengurangkan sikit lah bunyi dia. Jadi kita try, nanti kita tengok macam mana pergi dia. Kita dah pasang besi. Hakim tengah bersungguh-sungguh setting carburetor betul ni. Sekarang pilot dia berapa Kim? Pilot dia 3.5. 3.5. Okey. Ada 2.10. Minyak 2.10. Jadi kita tengok tadi pilot dia tak jumpa-jumpa Hakim berapa kali kau buka tadi? 4-5 kali. 4-5 kali buka carburetor. Bukan senang nak setting carburetor the dog Nasib baiklah Motor Faizak ni kita tak pasang dia punya kotak napas semua. Sebab memandangkan Hakim, aku bukan nak kutuk Hakim tapi tapi tangan dia besar. Tangan saya besar. Tangan dia besar. Jadi aku nak memudahkan dia, aku cakap buka dulu kotak napas tu. Jadi kita tengok lepas ni result dia macam mana. 2.10 minyak. Jadi motor biru tu kan, motor biru tadi tu Hakim try tune-tune carburetor pun masih tak ngam lagi Jadi besok aku akan beli main jet banyak-banyak. Kita akan try lah satu-satu. Sebab setting carburetor ni dia kadang-kadang nasib-nasib juga tau. Setting carburetor ni dia ada kali ni, ada kalinya dia susah. Tapi hari ni kita dapat Motor Faizak ni susah sikit nak setting. Bukan susah sebab apa? Sebab aku tak ada main jet. Main jet yang aku ada semua tak betul Nombor yang 240 boleh jadi lagi besar daripada yang 250. Kan pelik tu kan. Okay, jadinya itu je lah video hari ni. Esok kita sambung lagi. Aku akan buat mapping. Sekarang aku dah ubah mapping nombor 2 dengan nombor 3 kan. Jadinya besok aku akan ubah 4, 5 dengan 6 kot. Jadinya biar ada banyak sikit mapping yang untuk kita try. Kita tengoklah mana satu mapping yang lagi baik kan. Nak cakap aku pandai setting mapping ni bukannya pandai pun, tapi kita try, kita cuba Kita cuba. Jadinya itu je lah video hari ni. Assalamualaikum.